Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita masuk pada sesi tanya jawab siri yang ke-40. Siri yang ke-40. Kita sudah masuk dalam fasa pemulihan yang ketiga dah ni. Alhamdulillah. Pagi Ahad 17 Oktober 2021 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1443. Soalan yang pertama tentang fadilat baca Yasin ketika orang nak mati. Sebab ramai orang duk tular sekarang ni satu video Syekh Arab yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu, diiringi dengan muzik yang begitu orang panggil mendayu, yang menyebabkan kita rasa sebab benok. Dia kata apa? Siapa dia baca Yasin dekat orang sakit, orang nak mati, setiap ayat ada 10,000 malaikat mari. Sudahlah. Malaikat ni akan duduk di situ sampai dia mati. Bila dia mati, dia tunggu mandi, kafan, dia tanam pergi kubur. Ada riwayat kata Jibril datang bawa air minuman, bagi minum kepada orang yang dibaca Yasin tadi, sehingga seperangkat air ini sudah diminum, air Yasin ini, mereka tak berhajat lagi kepada kolam Nabi di akhirat esok. Adakah hadis ataupun sahih ke cerita ni? Para jemaah sekalian, alhamdulillah, video yang ditularkan itu telah di-share oleh ramai asatizah, ustaz-ustaz kita. Cuma anak rasa terkilanlah juga, kenapa kita tidak rujuk tengok hadis itu sebelum disebarkan. Dalam masalah ilmu, mencari kebenaran ini, kata ulama, unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Dalam mencari kebenaran, tengok apa yang diucap, jangan tengok siapa yang berucap. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang berucap ni orang yang hebat, orang yang tinggi darjat dia, kita terima semua apa yang dia cakap. Sebab Syekh Kabir. Mari pula orang yang biasa dia cakap, dia ni tak betul. Walaupun dia cakap 100% betul, tepat dengan Quran dengan hadis. Baiklah para jemaah sekalian, itu dari sudut adab menerima ilmu. Lebih-lebih lagi, ilmu tentang perkara gaib yang kita tak boleh tahu kecuali melalui zolorong Nabi SAW. Tengok bagaimana dia kata ni. Baca Yasin. Al-marid alladhi yuqra' indahu Yasin. Itu bahasa dia. Ya'tihi ilahi sufufun minal malaikati ala qadri kulli harfin. Setiap huruf 1,000 malaikat. Cuba bayangkan berapa huruf Yasin ada. Berapa juta malaikat dalam rumah kita masuk. Tak pelik lah, malaikat dia cahaya. Berapa banyak pun kita tak pertikai. Tetapi setelah disemak, setelah diteliti, para pelajar sekalian, hadis ini ada riwayat. Betul sungguh ada riwayat. Daripada Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia sebutlah macam yang disebut tadi lah. Sekali baca Yasin ni, setiap huruf dia tu 10 malaikat Yasinnya, asyaratu amlak. Tapi dalam cerita yang saya kata ni 10,000. Tak apalah, yang pentingnya hadis cerita malaikat datang tadi, malaikat bawa air minum sampai tak perlu kepada kolam para nabi di akhirat esok. Kata di para ulama, tuan-tuan tanda betul ni, akhrajahu al-Qudai fi musnadis Syihab, daripada Ubay marfu'. Ulama tafsir kata apa? Hadis ini dikeluar oleh Baydawi dalam tafsir dia.
Zamakhsyari dalam Kasyaf, Nasafi dalam tafsir dia, tetapi sanad dia, darajat dia maudhu'. Hadis ini hadis palsu. Minta maaf tuan-tuan, hadis ini palsu. Bagi para asatidzah, kita boleh bagi link untuk kajian. Itu para pengkaji dulu dengan sekarang juga mengatakan, pengkaji yang baru ini juga mengatakan hadis itu maudhu'. Ana dah bawa kepada tuan-tuan sebuah buku, nama dia Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif ini, buku ini bagi garis panduan kepada kita. Ini bukan kena orang pandai juga baca, kena ada ilmu. Hadis tu bukan boleh nilai dengan otak saja, sebab dia ada riwayah, ada dirayah. Cuma di antara simptom kalau kita nak tahu hadis tu pelik, ni baca ni. Dia kata apa tadi? Bila baca je Quran dekat orang nak mati, 10,000 malaikat setiap huruf 10,000 malaikat. Tuan-tuan kali berapa huruf dalam surah Yasin? Malaikat ni beratur tunggu situ sampai dia mati, kemudian mandi, kemudian bawa dia ke kubur. Ataupun Jibril datang bawa air minum ni tak perlu kolam Nabi lagi. Masya Allah, kolam Nabi sudah jadi kecil, cukup dengan air Yasin. Maka ini dipanggil simptom-simptom yang kita boleh kena hadis itu tidak sahih. Bahkan ulama kata hadis itu maudhu'. Wallahu alam. Baik, Ustaz jawab habislah, senang. Boleh ke baca Yasin dekat orang nak mati? Yang cerita 10,000 tadi, abaikan. Siapa dah share video, tolong padam. Setelah kita tahu benda itu palsu, kalau nak sebar lagi, bermakna tuan bertanggungjawablah di hadapan Nabi SAW. Bahaya. Kita tahu benda palsu tentang Nabi kita sebar. Cerita palsu, SMS palsu pun Kementerian Komunikasi boleh ambil tindakan. Apalagi menyebarkan hadis palsu daripada Nabi SAW. Jangan. Adapun hadis tentang baca Yasin. Dalam hadis kata, Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Abu Daud daripada Ma'qil bin Yasar. Radiyallahu qala Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Nabi SAW. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ketika orang nak mati. Ini ada hadis. Cuma hadis ni, kata Imam Nawawi kata sanad dia dhaif, tidak sahih. Dalam kitab Al-Azkar. Ibnu Hajar mengatakan dhaif dalam kitab At-Talkhisul Habir. Ibnu Qattan dia kata ittirab bil waqfi wa bi jahalatin hal rawihi Abi Utsman. Ibnu Al-Arabi menukilkan daripada Daruqutni, dia kata hadis ini dhaifus sanad majhulul matan wala yasiful babi, hadis tidak sahih. Maka dua ulama katakan hadis itu terlalu lemah, dhaifun jiddan, terlalu lemah. Ada kata dhaif saja, ada kata dhaifun jiddan. Maka cuma para ulama mengatakan oleh kerana Yasin ni di antara surah yang senang kita baca. Kalau kita nak baca dekat orang nak mati, bolehlah. Ataupun baca mana-mana surah Al-Quran. Yang pentingnya biar al-jaw rauhani. Kata orang nak mati ni tak suai kita pergi buah dekat dia. Jadi kalau kita boleh baca Yasin, baca Yasin. Boleh ingat hafal surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Tak hafal benda surah, baca Al-Fatihah pun tak apa. Yang penting biar ada bacaan. Kerana itulah dalam ulama kita ni mengatakan elok ataupun sunat kita baca Yasin ataupun baca mana-mana ayat Quran ketika di saat orang sedang nazak. Mana kita hak ziarah lah, anak-anak dia dekat dia lah, dekat telinga dia, talqin dia mengucap. Jadi kita kata ada khilaf lah masalah baca Yasin di akhir di saat orang nak mati. Tapi baik daripada duduk pergi berbuah-buah situ, baik kita baca berdasarkan Iqra'u ala Yasin ala mautakum, bukan lepas pada mati, sebelum mati, waktu nazak tu. Baik, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Hukum buang tahi lalat di muka. Orang ni ada tahi lalat. Tahi lalat ni cantik. Di antara simbol kecantikan wanita itu ada tahi lalat kan. Cuma kadang-kadang tahi lalat besar, duk atas ni, atas muka ni, atas hidung ke, duk atas mata. Maka kita kena kata buang tahi lalat tu bukanlah termasuk dalam ayat Quran mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, sebab asal kejadian manusia ni tak ada tahi lalat. Jerawat pun tak ada.
Nah, jerawat baru naik je. Maka para ulama mengatakan kita kena tengok keadaan. Contohnya tahi lalat ni besar, tapek sini, ataupun duduk di bawah kelopak mata ni yang menyebabkan nak tutup mata pun lebih, ataupun duduk di lubang hidung ni, sobak hidung kita, ataupun tashwih dia panggil. Tashwih ni makna uduhlah muka orang ni. Maka di situ kata di para ulama tidak mengapa. Sekiranya mendatangkan aib, orang-orang jadi tempat bahan ejekan ke apa, itu tidak apa. Tapi kalau tak nak duduk relax situ ya, biarlah sebagai tanda. Apa salahnya kita nak buang kan. Maka itu kita kena tengoklah, kena tengok sebab apa nak buang tahi lalat tu. Kalau setakat nak suka-suka je, macam orang tak ada kerja hari ni, dia pergi buat ni pembedahan plastik ni, nak suruh hidung jadi mancung macam orang putih tu. Kita kata buat apa, asalkan boleh, kalau hidung dia sumbat tak boleh bernyawa, pergi belah tak apa. Tapi kalau hidung dah cantik, boleh bernyawa dengan bernafas balik, jangan diubah apa yang sudah sedia ada. Kita kena tengok. Sama juga dengan orang ada jari lebih sini, jari 6. Kita tanya dia nak buang apa, kenapa nak buang? Taswih, wudu, kalau perlulah. Tapi kalau benda tu duduk relax situ je, biarlah. Sebagai tanda orang yang ada 5, kita ada 6. Apa nak lebih 1. Wallahu a'lam. Jadi jangan mudah nak anggap lain satu kata ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menimbulkan tashwih ataupun keaiban, bolehlah kita hilangkan. Ramai juga orang yang gigi dia berlapis, gigi naik sini berkala letak lah. Jadi kita pergi cabut yang atas tu, tak ada kerja pun, doktor kata nyata ni memang tak kunyah makanan pun dengan dia. Jadi boleh ya dibuang. Wallahu alam. Itu kaedah itu dia kata setiap perkara yang boleh menghuduhkan, pada perkiraan ramai lah, jangan kita seorang perasan. Kadang-kadang tak elak comel pun sini, tapi dia perasan, huduh nak pergi buang lah. Jangan ikut nafsu lah, kita kena ikut keperluan dari sudut kehidupan. Wallahu alam. Soalan yang ketiga, ada hadis Nabi melarang, adakah hadis Nabi, soalan dia, adakah hadis Nabi larang letak nama anak Al-Bara'? Al-Bara', dia kata Al-Bara', bukan Al-Bara', Al-Bara'. Kita bagi tambah ra tu buat apa? Al-Bara', bukan Al-Bara'. Nabi larang. Saya telah nama anak saya Baratul Adikah. Pelik lagi hak dia ni. Awak ni mungkin kena larang sungguh ni, Baratul Adikah ni. Tapi kalau Al-Bara' lah, tidak dilarang. Sebab berapa orang sahabat Nabi nama Al-Bara' Nabi tak ubah. Sebab kalau nama itu tidak diiktiraf, Nabi akan ubah. Nama yang tidak diiktiraf, baginda Nabi SAW akan ubah. Seperti Al-Bara' bin Azib. Banyak riwayat dia lah hadis. Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Malik, adik-beradik kepada Anas bin Malik. Ada ramai. Maka tidak menjadi harangan letak nama Al-Bara'. Tapi nama anak dia ni Bara'atul Adik. Bara'ah tu makna berlepas diri, jangan main-main. Dalam surah Al-Bara'ah, bara'atum minallahi wa rasuli ila nasi. Allah Ta'ala berlepas diri daripada buat kafir. Jadi kalau kata Al-Bara' saja makna lain. Tapi kalau Bara'ah makna lain. Kita jangan sama. Itu bahasa Arab tu dia ada perbezaan. Eloknya ditanya nama-nama anak ni sebelum ditulis dalam kad kenalan, tanya dulu ustaz-ustaz yang bahasa Arab ke, apa makna ni ustaz. Tapi tak tahannya jemaah ni, bila kita komen nama anak dia tak puas hati. Dia nak juga nama tu, kata tanya buat apa, buat nyusah saya pergi cari komus. Dia tak puas hati. Bila orang komen, maknanya cari nama lain lah, banyak lagi ke nama atas dunia ni. Ada masalah apa kita? Soalan yang keempat, bolehkah diberi zakat kepada peminjam PTPTN yang menanggung bebanan hutang? Yang ni saya tak boleh jawab na'am amla, yes no, sepatah tak boleh. Kita kena semak balik kedudukan keuangan kawan tu.
Setengah orang ni saja dia ambil PTPTN. Dia ada duit, cuma dah ada orang tawaran pinjaman dia ambil. Ramai je yang ambil tu anak orang kaya. Jadi kita tak boleh nak kata total gitu. Setiap ada pinjaman boleh bagi zakat lah. Kalau dia termasuk dalam asnaf, dia sudah tamat belajar tapi tak ada kerja, menanggung bebanan hutang PTPTN yang kena bayar setiap bulan. Kalau tak bayar, nanya ke adik-adik yang baru pula nak pinjam. Maka bolehlah kita bagi zakat atas nama dia tu asnaf, bukan atas nama peminjam PTPTN. Minta maaf. Pinjam apa saja pun. Kalau kita nak kata orang butang semua, orang butang semuanya asnaf, semua kita ni orang hutang belaka ni. Orang Kelantan kata mudah, kita semua ni orang hutang belaka. Betul ke tidak? Bahasa Kelantan ni hutang. Hutang tu hutang pun boleh, hutan pun boleh. Orang hutang. Pasal apa orang hutang? Kereta berhutang, rumah berhutang. Belanja kahwin awak dulu berhutang. Bayar tak bayar lagi? Kalau tak bayar, bayar dulu. Jadi kita kata kategori asnah tu perlu disemak kedudukan dia tu. Apa sajalah, bukan PTN sajalah, apa saja, tapi saya jawab pada respon pada soalan sahabat kita ni. Apa saja pun, kalau dia tu termasuk dalam asnah yang 8, bolehlah kita beri. Tak kira, ni setengah orang ni saya nak bagi duit ke orang anak yatim. Adakah ada anak yatim ni bukannya penerima zakat, pengeluar zakat. Ayah dia mati tapi tinggal pusaka dia banyak. Dia budak yatim lah. Sebab itu orang yang nak bagi bantuan ke rumah anak yatim bukan semesti kena bagi zakat. Ada kalanya anak yatim ni sebab oleh kerana mak dia tak ada, ayah dia tak ada, dia duduk di rumah anak yatim, tak ada orang nak jaga. Senang, nenek dia pun sudah tua, pak saudara sibuk-sibuk kan, dia letak rumah anak yatim, dia ada pendidikan, ada kawan-kawan, ada orang yang jaga. Tapi tak semestinya dia miskin. Yatim tak masuk dalam asnah yang 8. Faham dia punya konsep. Bila faham dia punya konsep, mudah kita nak jawab kan. Soalan yang kelima, apakah hukum memakai cincin cok mohon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Boleh tak boleh kita pakai? Bagaimana cara memakainya dan nak bawa masuk tandas macam mana? Dia kata dalam Yusra disyariatkan bagi orang laki-laki ni, boleh maknanya dibenarkan laki-laki ni pakai cincin fiddah. Fiddah tu daripada perak. Emas tak boleh. Emas haram. Orang laki-laki. Orang laki-laki yang boleh pakai emas ni satu je. Tahu tak tahu? Orang laki-laki nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak ada, saya nak gurau ni. Orang laki-laki boleh pakai emas ni satu je. Warga emas. Itu yang boleh pakai. Waktu kerajaan mula-mula keluar skim warga emas ni, saya tanyalah saja, saya gurau ya dalam majlis. Kata tuan, cuba tanya esko kerajaan, kenapa dia guna warga emas untuk laki-laki? Laki-laki mana boleh pakai emas? Panik juga orang tu. Betul kata aku gurau tu, jangan cakap. Baiklah. Allahul musta'an. Baik. Yang pentingnya cincin tadi, cincin perak boleh dipakai. Dan kalau ada tulisan ayat tadi, cuma dipakai di mana? Dia kata dalam kitab kata, Imam Nawawi kata ajma'al muslimun. Ulama Islam sepakat mengatakan sunat jadikan cincin laki-laki itu di khinsir. Ni dia di sini. Khinsir. Khinsir, bensir, wusta, sababah, ibham. Duduk jari anak. Ni sunat situ. Kita pakai sini kan? Dia pakai sini. Ujung. Itu kata Nawawi. Yang tak baiknya pakai di ibu, jangan di ibu. Wal ibham ni ada setengah pakai sini lah. Sama ada ujung ni. Dia kata yukrah, makruh orang laki-laki pakai cincin di sababah wal wusta. Wusta ni tengok. Baik. Kalau nak masuk tandas macam mana? Kalau kita pakai sini, kena tukarlah, duduk di kanan, kita tutup. Masuk ke dalam, tutup gitu. Biar jangan nampak tulisan itu. Sebab tu sukarlah juga duk pakai cincin macam ni. Waktu nak pergi tandas lah macam mana. Jadi bawa masuk tulisan ayat-ayat Quran dalam tandas ini satu benda yang tidak bagus. Yang tidak baik. Takkanlah kita nak tinggal dah. Kata di Ikrimah, kana Ibnu Abbas
Iza dakhala al-khala' nawalani khatama. Ibn Abbas bila nak masuk tandas, dia buka cincin, dia bagi kepada pembantu dia, Ikrimah. Kita ni kalau tinggal cincin kat luar, apa ni, nanti keluar tak adalah. Eloknya kalau kita boleh lah, contohnya ada tulisan ayat macam ni, kalau nak kita tandas gak, kalau kita tu, kalau di rumah tak apa, kita boleh buka. Kalau kita travel, letak dalam kereta. Tapi kalau kita dalam perjalanan dah, eloknya kita pusing ke dalam ni, tutup. Gitu. Wallahu alam. Tapi jangan hati-hatilah dengan rulu dia punya cara tu. Kadang-kadang pelik sangat, macam-macam orang hari ni. Ni ada setengah orang ni pakai kopiah lama capal, tak boleh masuk tandas. Punyalah mengagungkan capal dia ni sampai mereka tak boleh masuk tandas ni. Sebab capal Nabi tu mulia. Nak capal tu asalnya untuk orang pijak masuk tandas. Engkau naik atas kepala, tak boleh masuk tandas pula. Soalan yang keenam, apakah lafaz selawat ringkas? Selain daripada selawat Ibrahimiyah itu, ada tak yang boleh kita baca, amalkan? Boleh. Lafaz selawat ni mana-mana lafaznya, yang pendek, yang panjang, semua boleh. Contohnya kita nak cukup selawat kita ni, kita nak selawat satu kali, nak banyak sikit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi eloknya biar ada ada sekali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala. Boleh. Lafaz selawat mana-mana pun boleh, tapi jangan ada lafaz-lafaz yang hulu. Hulu tu maknanya melampau sangat sampai peringkat Nabi ni Allahumma salli ala Muhammadin, Nabi yang tahu benar gaib, Nabi yang itu tak boleh. Sebab itulah lafaz selawat yang paling baik, lafaz selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah saya kumpul sebahagiannya dalam kitab ni, Fadail Kaifiat Selawat. Nak selawat macam ni. Selawat kadang-kadang selawat yang orang susun tu macam-macam. Kan dalam selawat kita tu sambil-sambil dia ya Muhammad, tak ada. Nabi tak, Allah Taala tak panggil ya Muhammad. Nabi lafaz panggil tak ada. Nama adalah, tapi panggil tak ada. Jadi eloknya kita nak selawat, sama ada selawat yang pendek, yang biasa. Macam selawat Jibril tu. Selawat Jibril tu pendek, tak ada masalah. Yang masalahnya ni, cara janji-janji yang dijanji itu, yang palsu tu, itu yang tak boleh. Siapa dia baca selawat Jibril sekian-sekian, dia punya bilangan, pintu rezeki terbuka hari ni semacam belebuh raya, tanpa tol. Dia punya bandingan. Itu tak boleh lah. Kita nak bagi pahala, nak bagi dosa, nak bagi label-label ni, kaifiat ni kena ambil daripada Nabi. Tapi kata ulama, lafaz selawat itu boleh kita lafaz apa saja, dengan tidak menafikan yang afdalnya, yang terbaiknya selawat yang diajar oleh Nabi, selawat Ibrahimi dan seumpamanya, yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jangan kita duk reka sendiri. Yang ke-7, boleh ke pakai inai di kuku dan tangan? Jawabnya pakai inai ni boleh. Ni anak-anak kita ni, pengantin-pengantin dia kan, dia buat lukisan bunga-bunga, itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalahnya kalau lukis gambar-gambar tentang korok ke gambar benda, itu tak payah. Cuma jangan lebih-lebih lah, takut dia jadi tabarruj tu lebih. Mana perempuan ni bila kalau pakai inai di kuku, di tangan. Cuma soalannya jenis inai itu. Orang kata hinna. Jenis hinna itu apa dia jenis minat? Kalau jenis dia tu jenis yang inna modern ni, macam cap, jangan. Itu tak sampai wuduk, tak sampai. Itu jangan pakai. Cuma kadang-kadang inna ni dia sejuk. Ana selalu tengok nenek saya, Allah yaghfirlaha wa yarfa' darajataha, orang panggil Siti Aminah ni. Dia selalu pakai, kata apa Siti pakai inna ni? Orang pakai inna ni orang muda-muda nak. Dia kata sejuk. Bila tangan kita pecah ni, kita pakai inai itu dia lembut. Jadi kita tengoklah tujuan pemakaian tu. Kalau pakai nak tabarruk, nak berhias sangat-sangat, janganlah. Macam anak pengantin tu, okeylah. Sekali seumur hidup dah. Ada katanya, ada kata tak ada tu, menikah 5 bulan, bercerai. Pakai inai pula lepas tu. Kata apa tak? Jadi, kata Imamun Nawawi, dalam majmu' amma khidabul yadaini,
Warijlaini bil hinna, pakai inai di tangan dengan kaki ni mustahabbun lil mutazawwijah minan nisa. Sunat bagi wanita yang nak kahwin. Sunat wanita nak kahwin biar ada. Tapi orang laki-laki tak boleh pakai kecuali untuk tadawi. Kalau tangan dia sakit ke pecah boleh pakai. Kaki dia pecah boleh pakai inai. Inai boleh pakai di rambut. Itu wallahu a'lam. Yang pentingnya boleh lah orang perempuan nak pakai inai, boleh je pakai. Soalan yang ke-8. Hukum wanita memakai kurta lelaki. Macam-macam lah buat ni. Baju banyak-banyak awak nak pakai baju yang sama dengan laki-laki. Jadi kita kata gini lah. Kurta ni macam baju kemeja. Sekarang ni bukan kemeja saja, baju t-shirt pun sama kan. Isteri boleh pakai, suami boleh pakai. Kita kena tengok kategori baju tu. Kalau baju ini khas untuk laki-laki, wanita jangan pakai. Kalau baju tu khas untuk wanita, laki-laki jangan pakai. Macam baju kelawar. Baju kelawar itu khas untuk wanita. Dalam rumah lah ni, kalau nak pergi ke luar rumah tutup aurat, itu cerita aurat bab lain, cuma bentuk pakaian. Ada satu baju laki-laki dia panggil baju maghribi. Baju yang lengan pendek kan. Tok Arab pakai tu untuk buat tidur. Kita pakai pergi masjid. Orang Arab tak pakai baju tu pergi masjid. Dia kata, libasun naum fil masjid. Dia kata tak bagus bagi dia. Tapi kita sini asal pakai jubah tu kira warak lah tu kan. Biarlah, jangan marah kawan-kawan hidup pakai baju maghribi. Mana baju maghribi tu bentuk untuk laki-laki lain, untuk wanita lain. Mana kalau setiap baju tu dia ada pakaian sendiri. Jadi kita kena tengoklah trend-trend yang pakai baju sama laki-laki dengan wanita ni tidak bagus. Sebab kita wanita ada simah dia, laki ada simah dia sendiri. Macam ni orang yang pakai baju apa ni? Pakai serban merah tu. Serban merah yang tu Arab pakai tu. Orang wanita jangan pakai tu. Nanti orang mari curi belakang awak. Astagfirullahaladzim, kena ke makcik. Tak boleh. Dia pakaian tu syumah, dia panggil syimah ni. Memang kau untuk laki-laki. Kalau wanita dia ada kain tudung dia. Ambil pakai kain tudung. Awak lagi pergi apa pakai laki-laki tu? Cantik ustaz. Apa cantik? Sama juga laki-laki jangan pakai kain batik wanita tu. Ada setengah tempat tepi-tepi laut yang biasa ya. Laki-laki pakai wanita ni boleh jadi budaya tempatan tu okey lah. Tapi asasnya kita tak boleh pakai yang pakaian laki-laki jangan dipakai oleh wanita, yang wanita jangan pakai laki-laki. Sekarang ni dia panggil unisex ni, silang jantina, boleh satu jenis pakaian boleh pakai belakang macam t-shirt. Boleh pakai semua, orang boleh pakai. Jadi itulah suasananya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengoklah jenis pakaian kita tu biar berbeza. Ini laki-laki ni perempuan. Baik. Soalan yang ke-9. Hukum mempromosi barangan di media sosial dengan cara memalukan, seperti jual ubat kuat. Ya salam. Kita tak nak tengok, tapi masuk dalam Facebook kita, dia panggil hot sponsor tu. Tu dia merempuh masuk tu, walaupun tidak kawan. Sebab dia bayar. Yang kita rasa malu lah tengok wanita. Saya nak cakap ni ubat saya ni, suami dah cuba. Apa kegilaan awak ni sampai begini, tak malu? Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu sebahagian daripada iman. Tapi kerana nak jual ubat, lebih-lebih lagi jual ubat kuat pula dalam Facebook, yang perempuan ni tersengih-sengih. Mana suami kau pergi tak malu muka ni? Nah, kita kata jangan. Ataupun mempromosi barangan tak untuk aurat. Kerana nak jual kita punya kosmetik, tunjuk dia make up, baju lengan sampai sini. Ini semua kamu sendiri yang mempromosikan dosa di hadapan khalayak ramai. Ini perbuatan mungkar dan maksiat yang perlu dilarang. Sepatutnya pihak komunikasi tengok video-video macam ni, hapuskanlah. Ni dibiarkan sebab dia bayar. Kita pula yang tengok ni terpaksa tengok sebab dia masuk dalam Facebook kita tanpa izin, bukan kawan pun. Tapi bila dia sponsor, dia bayar tu, masuk habis dalam rumah kita. Allahul musta'an. Tolonglah. Kan? Tolonglah nasihat, kalau kenal-kenal lah toke-toke, adik-adik, kakak-kakak yang nak promosi barang-barang, duduklah cara-cara sopan santun. Jangan duduk cerita benda yang pelik-pelik, pakai tutup aurat molek-molek, jangan duduk berjanguk berhias. Ustaz, orang berjanguk berhias. Memang kita nak jual barang kosmetik, kenapa tak berjanguk? Pula banyak masalah.
Allahu Akbar. Baiklah. Yang pentingnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Dia panggil perbuatan maksiat yang perlu kita hapuskan supaya kita tidak menyebarkan mungkar dan maksiat dengan tangan sendiri. Nabi kita larangkan al-ijharu bil ma'asi ni. Soalan yang ke-10. Sekarang ni kita berada di awal Rabiul Awal ini, boleh tak minta Abu Anas ceritakan sikit tentang bila ke tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi, dan bila ke tarikh wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mula tarikh ni, lebih dulu kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sebagaimana kami cinta kepada Nabi, kami bergembira dengan kelahiran, dengan kebangkitan, dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masuklah ke dalam hati kami ini cinta kepada ajaran dan sunnah yang ditinggalkan, supaya kami benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta hakiki, bukan cinta buat-buat ataupun cinta orang panggil cinta yang tidak hakiki. Baik para pelajar sekalian, tarikh kelahiran Nabi, boleh katakan sepakat ulama mengatakan Nabi kita lahir pada tahun gajah. Satu, dari sudut tahun. Dari sudut bulan, Rabiul Awal. Hari Isnin. Sebab Nabi sebut dalam hadis sendiri, hari Isnin. Yang berbezanya apa? Tarikh berbeza. Ada kata 8. Ada kata 9. Ada kata 12 daripada Rabiul Awal. Jadi para ulama falakin, ulama yang pandai hisab tentang kira-kira ni, dia nak tally dia antara hari Isnin dengan yang apa ni 20 April tahun 571 tu, hari Isnin pada tahun tu berapa hari bulan mengikut tarikh Hijri ni, berapa bulan. Maka para ulama mengatakan seperti Syekh Khudari Mubarak Furi mentarjihkan, iaitulah pada hari Isnin 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal tahun gajah. Wa qad haqqaqa almarhum Mahmud Basha Al-Falaki. Dia kata apa? Mahmud Basha ni masyhur lah, ulama falak. Dia kata mati dia pada tahun 1885 lagi. Dia kata lahirnya Nabi SAW pada Sabihah, pagi Isnin 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April tahun 571. Bertepatan dengan tahun pertama berlakunya tahun gajah. Lahirnya di rumah Abi Talib. Dari Abi Talib. Di Syi'ab apa ni? Ini di antara tarikh yang ada. Baik. Ada lagi tarikh lain? Ada lagi. Al-Waqidi kata 2 Rabiul Awal. Ada lagi dalam Sifatus Safwah, Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Baihaqi kata 8 Rabiul Awal. Yang masyhur 12 Rabiul Awal itu pendapat Ibnu Ishaq, Az-Zahabi dan At-Tabari. Yang pentingnya para jemaah sekalian, kenapa ulama berbeza ni? Kenapa orang tak catat? Sebab waktu Nabi lahir tu, dia tak tahu lagi nak jadi Nabi. Walaupun ada tanda-tanda yang benda-benda yang pelik, tapi dia orang ni tak tanda sangat. Sebab itulah berbeza-beza. Dan hikmah besarnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyatakan bila tarikh lahir Nabi. Nabi sendiri pun tak nyata bila tarikh lahir dia. Cuma dia puasa hari Senin, dia pun cakap, orang puasa, dia kata puasa ni sebab hari aku wulidtu, aku dilahirkan padanya. Nabi tak ada happy birthday, belah kek ke apa, tak ada. Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa Nabi kita tak nyatakan tarikh itu sebab tidak ada sambutan tarikh kelahiran itu.
Dan jangan ini bukan bermakna kita kena gembira dengan tarikh kelahiran Nabi. Memanglah kita bergembira. Mana ada orang Islam tak bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara sambutan itu yang jadi perbincangan. Tarikh itu jadi perbincangan. Adapun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf, para ulama mengatakan Nabi kita wafat pada tahun 11 Hijrah. Bulan tak ada khilaf juga. Bulan Rabiul Awal juga Nabi. Hari, bila ke hari, majoriti ulama mengatakan Nabi kita wafat pada hari 12 Rabiul Awal. Hari ini bila? Hari Isnin. Hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahun yang ke-11. Khawarizmi kata awal Rabiul Awal. Ibnul Kalbi kata 2 Rabiul Awal. Masyhurnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat dia pada 12 Rabiul Awal, tahun yang ke-11. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara apa yang disebut oleh para ulama kita tentang tarikh kelahiran dan tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi timbul lagi soalan, siapa yang mula-mula buat majlis sambutan mengingati kelahiran Nabi? Ada orang kata Abu Lahab. Abu Lahab pun tak tahu dia Nabi. Kalau dia sambut pun anak saudara dia kan. Maka ada yang mengatakan, di antara contohnya Al-Maqrizi. Al-Maqrizi ni ada dalam kitab dia Al-Khitat. Besar kitab ni. Ada saya punya dalam maktabah kita kata ada. Maqrizi kata, Maqrizi ni mati pada tahun 845 dalam kitabnya Al-Khitat. Dia kata orang yang mula-mula buat majlis ni, mula-mula buat majlis berlakunya pada awakhir al-qarn rabi', akhir kurun yang keempat dia kata. Iaitulah puak-puak al-Ubaidiyun. Ubaidiyun ataupun dia panggil Fatimiyun. Mereka ni dia mengadakan beberapa perayaan. Maulud Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Hasan Hussein dan banyak-banyak. Ada 27. Ada 27 perayaan yang dihidupkan oleh puak-puak Fatimiyun. Puak-puak Fatimiyun ni puak-puak Rafidah. Kemudian bila dia mula buat, orang pun sambung sampai ke hari ni. Kata di Maqrizi kata banyaknya sudah hilang dengan sebab bila jatuhnya puak-puak dia di tangan Salahuddin Ayyubi, jadi banyaklah perayaan-perayaan yang dihidupkan itu telah dimatikan, tinggal lagi beberapa perkara. Jadi ada juga yang mengatakan yang menyambut besar-besaran maulud ni, nama dia Sahibu Irbil Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukabari, yang mati pada tahun 630. Jadi Ibnu Katsir kata apa? Wa kana ya'malu al-maulid asy-syarif. Dia inilah Malik Muzaffar inilah yang buat pada bulan Rabiul Awal, yahtafilu bi ihtifalan hailan, dengan perayaan yang besar-besaran lah, besar-besaran. Maknanya kita boleh simpulkan bahawa perayaan itu sama ada dibuat oleh Ubaidi pada kurun yang berapa tadi? Kurun yang keempat, puak-puak Syiah yang hidupkan, ataupun dibuat oleh Malik Muzaffar yang mati pada tahun 630, mana kurun yang ke-7, tapi tidak dibuat oleh para sahabat, tidak dibuat oleh para tabi'in, tidak dibuat oleh imam-imam yang 4. Itulah sedikit sejarah. Habis kita hari ni macam mana? Kita hari ni kita nak baca sejarah Nabi, ya, nak baca kisah Nabi, nak ingatkan balik semangat. Jadi terpulanglah kepada niat masing-masing. Yang pentingnya dari sudut tarikh, dari sudut sejarah, itulah yang berlaku. Saya kata wallahu alam. Baiklah, sebagai tanda cinta kita. Yang ke-11, sebagai tanda cinta sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bukti? Sebab setiap perkara itu akan dituntut bukti. Apa bukti awak cinta? Suami cinta ke isteri, kena ada bukti. Apa dia bukti? Bagi hadiah, bagi kasih sayang, bagi macam-macam. Itu tanda suami. Baik. Sekarang ni kita nak ambil beberapa bukti tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tanda, yang pertama, mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi. Sayang ke Nabi,
hidupkan sunnah dia. Kenapa awak suka bersiwak? Nabi siwak. Kenapa awak suka solat berjamaah? Nabi solat jemaah. Kenapa awak suka zikir? Nabi suruh. Kenapa awak suka selawat? Nabi ajar. Kita hidupkan sunnah Nabi, itu tanda cinta. Yang kedua, banyak mengingati dan menyebutnya. Sentiasa kita ingat ke Nabi SAW. Macam mana kita nak ingatkan Nabi? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Zikir? La. Tak ada macam tu. Kita kena zikir dengan yang diajar oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak banyak nama Nabi sebut, banyak selawat. Habis bulan ni kita baca sirah Nabi. Nabi SAW lahir, Nabi kita berjalan, Nabi kita belah kambing, Nabi berniaga, Nabi berperang, Nabi. Itu dia panggil baca sirah Nabi, kita banyak ingat Nabi SAW. Yang ketiga, menyampaikan selawat dan salam pada Nabi SAW. Sentiasa selawat, sentiasa salam pada Nabi SAW dari dekat atau dari jauh. Tak semesti kena pergi Madinah, duduk sini pun boleh sampai. Yang keempat, menyebut keutamaan dan kemuliaan serta sifat akhlak Nabi SAW. Sentiasa kita sebut, Nabi kita ni akhlak yang mulia, hormat kepada orang. Ajar, didik anak-anak dengan akhlak Nabi SAW yang mulia. Jangan duk ajar akhlak tu, akhlak ni. Kita ni kadang-kadang bila sebut tentang kita nak berakhlak, akhlak dengan orang tu, akhlak dengan orang ni, ambil akhlak Nabi selesai masalah. Sebab itulah kita rasa satu tertinggal lah kita nak. Bila kita nak tulis satu-satu perkara. Kita di Malaysia ni mazhab kita Syafi'i. Tak apalah, memang orang ikut ijtihad Imam Syafi'i. Tapi dalam berakhlak, akhlak Ghazali, akhlak Junaid, akhlak Nabi. Direct terus kepada poin, lebih selamat. Akhlak Junaid ke akhlak siapa? Ada orang kritik ya. Tapi bila sebut akhlak Nabi yang sahih, tak ada orang kritik. Kenapa kita nak cari yang tengah? Ambil yang atas. Yang kelima, bersopan santun dan beradab dengan Nabi SAW. Apa dia sopan santun? Bila kita sebut nama Nabi, kita selawat. Cerita-cerita Nabi itu, jangan panggil nama Nabi dengan nama-nama yang tak baik, yang tidak diajar. Itu dipanggil akhlak dengan Nabi. Ni dekat kubur Nabi duk bertempik lah. Itu tidak berakhlak. Hayyan wa mayyitan. Di antara akhlak Nabi, hormat Nabi, jangan reka benda palsu kepada Nabi SAW. Baca hadis tadi. Gini-gini, ni kelebihan. Nabi sebut, tak ada. Riwayat ada, tak ada. Jangan buat. Yang keenam, sentiasa berharap dan rindu untuk melihat Nabi SAW, berjumpa dengan dia Nabi. Siapa dia rindu nak jumpa Nabi? Beramal dengan sunnah. Sebab Nabi kata, dalam hadis sahih, Nabi kata, wa ana faratukum alal haud. Aku tunggu kamu di tepi kolam. Nabi tunggu kita di mana? Di tepi kolam. Siapa dia boleh pergi kolam, minum, tak dahaga lagi sampai masuk dalam syurga. Tadi kita kata siapa dia baca Yasin dekat orang mati, dia tak perlu kolam Nabi. Kita kata subhanallah, itu simptom hadiah palsu. Nabi kita janji tunggu di tepi kolam. Siapa nak pergi kolam Nabi, ikut sunnah Nabi. Kalau tak ikut sunnah, boleh tak? Tak boleh. Abu Ana cakap baik, mana dalil? Dalilnya, Nabi SAW kata dalam hadis sahih, la yuzadanna. Waktu aku di tepi kolam, orang datang. Orang yang muka bercahaya, kaki tangan ni datang berduyun-duyun nak pergi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang, minum, selamat. Ada sekumpulan datang, muka bercahaya. Tiba-tiba malaikat stop. Nabi kata, malaikat, haulai ummati. Umat aku tu, kenapa kamu stop? Malaikat kata apa? Ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tuhan tak tahu mereka dah ubah perjalanan agama. Mana orang yang mengubah perjalanan agama, yang duk dakwa rindu ke Nabi, tapi sunnah Nabi tak amalkan, duk reka sendiri sunnah, lah. Orang ni terhalang daripada kolam Nabi SAW. Itu bahaya di akhirat esok. Baik, yang ketujuh, menyampaikan nasihat, ajak orang, dakwah orang supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Yang ke-8, belajar Al-Quran, sebab Al-Quran itu mukjizat yang ditinggal oleh Nabi SAW. Ini sayang ke Nabi, Quran tak belajar. Lah. Yang ke-9, mencintai orang yang Rasulullah cinta. Kita kena sayang kepada semua keluarga Nabi. Anak-anak Nabi. Isteri Nabi. Keluarga Nabi kena sayang. Ni dak ni. Keluarga Nabi sayang, isteri Nabi benci. Kutuk-kutuk. Lah. Sahabat Nabi yang Nabi sayang, kita kena sayang. Saya sayang keluarga Nabi, Abu Bakar kutuk. Insya-Allah. Kalau siapa dia kutuk pada isteri Nabi,
kutuk pada keluarga Nabi, itu bukan sayang ke Nabi SAW. Baik, yang ke-10, kita kena benci kepada orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Tilka asyaratun kamilah, itulah yang saya sempat untuk kemukakan kepada masyarakat 10 tanda cinta Nabi SAW. Tuan-tuan boleh ambil tanda ini di dalam risalah yang saya keluarkan. Tajuk dia 10 bukti dan tanda cinta Nabi. InsyaAllah risalah ni kita bagi kepada para jemaah dalam grup kita. Yang tak dapat tu boleh ambil di risalah cinta Nabi ni SAW. Pamphlet kita ni ada. Yang tak dapat lagi tu boleh ambil di Facebook, boleh download, ataupun minta dengan admin, saya nak risalah cinta Nabi. InsyaAllah kita akan bagi, kita akan sebarkan, kita akan war-warkan. Inilah cara cinta Nabi yang hakiki. Ini bukan cinta yang main-main. Ini setengah orang nak cinta Nabi macam-macam dia buat. Bergendang lah, menari lah. Itu semua tidak diajar oleh baginda Nabi SAW. Cinta Nabi, ikut sunnah. Cinta Nabi, sebarkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, ya Allah, rezekikan kami dapat berada di bawah panji Nabi SAW di akhirat esok, dan sampai ke kolam Nabi untuk minum air di sana, dan layaklah nak kami menerima syafaat Nabi untuk sampai ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.